Assalamualaikum, saya Puan Nurhalizah Ibrahim daripada Unit Teknologi Maklumat, Kolej Komuniti Hulangat akan membentangkan Best Practice in General Studies and STEM 2022 BIGS. Tajuk pembentangan saya ialah alat bantu mengajar aplikasi Drag and Drop Motherboard Kit untuk subjek SSK 10203 Computer Architecture. Subjek SSK 10203 Computer Architecture ialah salah satu subjek core yang wajib diambil oleh pelajar semester 1 Sijil Teknologi Maklumat. Mengikut silibus ini, CLO, Course Learning Outcome, ialah pelajar dia mesti boleh memasang komponen komputer dengan prosedur yang betul. Kalau kita tengok gambar rajah seperti yang dipaparkan, motherboard ni ialah papan litar induk yang paling besar lah dalam sistem unit. Papan induk ini dia merupakan sambungan kepada perkakasan yang lain. Contohnya seperti power supply, hard disk. Kalau kita keluarkan motherboard ni, dia adalah seperti kelihatan yang ni lah. Motherboard dia ada pelbagai jenis model dan jenama, tetapi secara umumnya komponen dekat atas ni adalah sama lah. Okay, dia ada PCI slot, dia ada slot RAM, dia ada soket CPU, dia adalah sama lah. Yang ni adalah gambar rajah motherboard di dalam casing juga. Okay. Okey, masalahnya timbul yang pertama ialah apabila dekat makmal kurangnya perkakasan motherboard di dalam makmal lah. So bila kurang perkakasan dalam makmal, pelajar dia perlu berkongsi perkakasan dengan kawan lah di dalam kelas. Maksudnya kita akan buatkan satu grup, kita akan bagi satu motherboard dalam kelas. Dan kita akan suruh pelajar lukis sebenarnya untuk membolehkan mereka ni ingat kedudukan mana soket CPU, mana slot RAM. Pelajar lemah ni dia akan mudah ketinggalan lah sebab dia kena kongsi perkakasan tu dengan pelajar yang lain. Yang kedua ialah dari segi keterbatasan waktu. Pelajar ni dia hanya boleh tengok, dia hanya boleh teliti, ingat dan melihat perkakasan tersebut hanya di dalam waktu kelas. So masa tu terhadlah untuk pelajar tengok perkakasan tersebut. Yang ketiga ialah kaedah pengajaran secara chalk and talk serta berpandukan alat bantu mengajar PowerPoint. Membuatkan pelajar ni kurang berminat lah untuk menghafal kedudukan pada papan induk tersebut. Rajah yang dipamerkan tersebut merupakan kaedah-kaedah yang digunakan sebelum pembinaan inovasi lah. Pertama ialah pelajar duduk dalam kumpulan dan mereka dikendaki melukis. Tengok motherboard tu apa yang ada, lukis kedudukan motherboard lah. Okey, gambar yang untuk yang kaedah pertama. Untuk kaedah yang kedua ialah kita menggunakan kaedah PowerPoint, YouTube dan video di dalam kelas lah untuk mengajar perkakasan komputer. Kaedah yang ketiga ialah kaedah demonstrasi. Maksudnya pengajar tunjuk dan pelajar dia akan ikutlah untuk pemasangan komputer tersebut. Saya telah bangunkan alat bantu mengajar drag and drop motherboard kit untuk kegunaan subjek ini. Alat bantu mengajar ini telah lama saya bangunkan sejak silibus STM menggunakan kod khusus 1023 asas pemasangan komputer. So ada dua alat bantu mengajar. Pertama ialah alat bantu mengajar yang menggunakan execute file flash lah. Sekarang flash tidak lagi digunakan lah. So execute file ni bila dah jadi execute kita boleh gunakan lah walaupun dia tak ada lagi. Adobe Flash sudah tak ada lah. So untuk execute file ni pelajar dia akan install pada komputer. Komputer masing-masing lah, laptop ataupun PC di rumah. So perisian ni dia ada label drag dan dia ada kotak drop di sini. Pelajar akan drag, contoh Pok Sata dia akan drag pada kotak drop yang betul lah. Kalau tak betul, label drag tu akan kembali kepada kedudukan asal. Ada button nombor 1 sampai nombor 6. Button-button tersebut bila kita tekan dia ada
mengeluarkan bunyi yang menerangkan fungsi perkakasan tersebut. Untuk aplikasi ni dia hanya boleh dimainkan untuk sistem pengoperasian sajalah, untuk komputer lah, persekitaran Windows, Linux. Kalau Mac dia perlu install satu software untuk membolehkan dia install execute file ni. Okay, yang kedua ialah dalam persekitaran Android. So saya daripada Adobe Flash, saya dah lama sebenarnya bangunkan inovasi ni, tapi belum berkesempatan untuk dibentangkan lagi. So Adobe Flash ni dia boleh convert kepada file APK. So bila dah convert kepada file APK, dia boleh digunakan lah dalam persekitaran Android lah. So dia seperti dalam aplikasi execute file dalam komputer, tapi ini kita boleh tengok dalam persekitaran telefon lah. Okay, bagaimana saya share saya punya aplikasi itu dengan pelajar? Pertama ialah APK file. Apabila Adobe Flash tu kita convert kepada apps dalam persekitaran telefon, dia adalah dalam bentuk file APK lah. So file APK tu saya simpan pada Google Drive dan saya share. Maksudnya pelajar dia boleh capai melalui QR code. Dia akan QR code dan aplikasi tu dia akan install pada telefon pelajar lah. Okay, yang kedua ialah untuk execute file Flash tu saya kongsikan melalui grup Telegram pelajar. Yang ketiga ialah pelajar boleh belajar. Pelajar maksudnya secara tak langsung pelajar dia boleh menggunakan kedua-dua aplikasi itu secara kendirilah. Maksudnya tanpa bantuan pensyarah, dia boleh gunakan pada bila-bila masa dan ketika dia senang lah untuk tengok balik kedudukan. Dia macam main game lah. So secara tak langsung dia boleh meningkatkan minat pelajar untuk hafal kedudukan komponen tersebut. Antara kesan ataupun impak inovasi tersebut ialah pertama meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Yang kedua ialah mudah dicapai dengan menggunakan QR code. Yang ketiga ialah meningkatkan pembelajaran pelajar secara kendiri. Yang keempat ialah dapat menjimatkan kos lah dari segi mengurangkan pembelian perkakasan sebenar motherboard tersebut. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.